Bismillah. Ni part yang kedua. Kita nak tengok okey tak? Sebab tadi part yang pertama, yang first punya live video, ada masalah internet, line tak clear. Kita try. Ini yang SIM saya yang kedua. Saya ada 2 SIM. Kita try tengok macam mana pula kali ni. Bismillah. Kita harap kali ni okey. Okey, mana kawan-kawan? Kita menunggu. Assalamualaikum. Ada sesiapa boleh bagi salam? Okey, bismillah. Harap-harap okey. Yang kedua ni harap-harap okey. Bismillah ya Allah. Bismillah. Mana kawan-kawan ni? Debar saya. Sebab kita nak buat session sharing kan. Oh, Assalamualaikum Pakcik Latik. Pakcik Latik, cuba bagi salam Pakcik Latik. Siapa-siapa yang sedang menonton boleh tak bagi komen line clear tak? Sebab tadi part yang pertama line tak clear, tak okey. Teruk sangat video orang cakap. So nak tahu okey tak? Sebab kalau tak okey, kita terpaksa tunda ke esok. Betul ke Sakinah? Serius lah. Ya Allah, alhamdulillah. Okey, kita tunggu 2-3 orang lagi komen. Lepas tu kita start. Kalau kata semua orang kata okey. Terima kasih Sakinah. Dari mana tu Sakinah? Di rumah ke? Okey, kita tunggu kawan-kawan yang lain komen. Okey dah. Alhamdulillah. Okey, saya tanya dalam 20 saat tadi. Waalaikumsalam Pakcik Latik. Oh, Pakcik Latik ya. Penat komen tadi. Minta maaf. Okey, baik. Assalamualaikum semua yang sedang menonton. Alhamdulillah, dengan izin Allah line clear. Ya, di rumah tercinta. Alhamdulillah, di rumah tercinta. Okey, baik. Kepada yang blur-blur, apa ni? Saya sedang buat apa? Apa yang Maria buat ni? Buat live malam-malam ni. Okey, baik. Kita selalunya bila birthday kita buat majlis apa-apa kan. So, hari ni hari lahir saya. 5 hari bulan 12 1993. Dah 25 tahun. Udah tua ke? Udah besar ke? Ya, teman dah tua. Okey, baik. Okay, yang baru join bagi salam. Don't worry. Ibarat macam dekat rumah you all sampai macam raikan lah. Okay, masuk. Duduk semua. Dengar kakak cerita. Okay, baik. So, untuk sempena birthday, selalu buat makan-makan semua. Tapi sebab hari lahir saya jatuh pada hari bekerja. Jadi, adik-adik saya pun di asrama. Jadi, macam-macam kan. Jadi kita sambutlah sendiri. So hari ni hari yang bagi saya, alhamdulillah Allah panjang umur. So kita buat sharing session. Maria, you look macam seorang artis. Astagfirullah, ada lelaki minta maaf, menggedik pula. You look macam seorang artis. Tak tahu nak respon apa ni Salmi. Okay, thank you Salmi apa-apa pun. Okay, baik. Harapnya kegemukan saya tak nampak sangat pada live malam ni. Memang kita cari angle kat rumah ni yang boleh menampakkan saya kurus. Macam itulah. Okay, baik. Terima kasih yang menonton. So, kita nak share 25 perkara. Sempena 25, angka 25 umur saya. 25 tahun ni. So, kita nak share 25 perkara yang saya nak bagi tahu pada diri saya yang muda. Maksudnya, kalau diizin Allah ni kan, kalau boleh putar masa ni, apa cik nak pesan dengan diri cik yang muda tu? Maksudnya macam mungkin ada something kesilapan yang saya buat, macam saya nak cakap, jangan buat. Kan? Terima kasih Pakcik Latik. Selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Salmi. Even nampak pun we all buat-buat tak nampak. Alhamdulillah. Okey, sebenarnya saya kat rumah. Jadi saya perlu jelaskan kepada ahli rumah saya yang saya sedang buat live. Ada yang baru balik kerja macam blur-blur. Umi, mak saya. Umi kakak sedang buat live tau. Umi jangan terkejut tau.
Umi, live ni jangan cakap pelik-pelik ni kawan-kawan kakak semua ada kat sini tau Mi. Jangan cakap pelik-pelik tau Mi. Mak I senyum you. Okay, baik. Okay, hai. Assalamualaikum Atira. Apa khabar? Lama tak jumpa. Okay, so kita dah bersiaran selama beberapa minit. Apa kata kita jump kepada poin yang pertama. Korang bayangkan kalau diizin Allah. Tengah live ni. Jangan cakap pelik-pelik. Kena pesan. Nanti takut terkeluar pelik-pelik. Kata-katanya tak sepatutnya. Okay, baik. Okay, so kalau diizin Allah, kan, korang diberi peluang untuk menaiki mesin masa Doraemon. Korang nak pergi ke umur yang umur berapa? I tanya you all dulu. Gigih menerang tu. Ya. Jadi korang nak pergi ke umur berapa? I nak tahu you all punya pendapat jugalah kalau korang diberi peluang untuk pulang ke masa lalu. Korang nak pergi ke umur korang umur berapa? Abang. Cepat komen kat bawah. Okay, baik. Saya share yang saya punya lah. Saya nak kembali waktu saya darjah 4. Tahu tak kenapa? Sebab waktu darjah 4 tu saya masih fresh. Saya baru sedar dunia sikit, you know. Faham tak perkataan sedar dunia? Maksudnya zaman tak sedar ni kita macam mulut macam lancar je, macam sedar je mulut tu laser-laser apa semua. Macam kita tak fikir tau, kita tak ada common sense tau. Tapi waktu darjah 4 tu saya dah start buka sikit mata saya macam nampak dunia. Masya Allah, Pakcik Latik. Pakcik Latik ni pakcik I tau. Pakcik Latik nak jumpa Rasulullah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Sallu ala Nabi kawan-kawan. Kereta labu. Saya ingat siapa pun cuma lupa nama betul. Umi Nasira. Ya, Umi Nasira. I tertukar dengan seorang lagi. Siapa? Ni yang apa? Dia kan seorang lagi pun guna kereta juga. Dia punya nama Facebook. Okay. Out of topic. Oh, makcik I pun tengok. Assalamualaikum Malang. Kakak nak request kek coklat secret recipe. Shh. Aku tengah live ni. Shh. Umi, kakak tengah live ni. Aduh. Okay, baik. Jadi kita nak kembali ke zaman muda lah sebenarnya. Sebab kita tahu waktu zaman kita muda, waktu zaman kita kecil, banyaknya benda-benda yang kita rasa macam kenapa aku buat macam tu Kenapa aku tak dengar orang tu cakap macam ni Kan sebenarnya banyak benda yang kita macam sesal. Kita rasa salah, kita rasa macam terkilan. Kak Syah masuk. Waalaikumsalam. Jadi malam ni lebih kurang berkisah macam tu lah. Kita akan banyak throwback. Alright, poin yang pertama. Korang kita. Okay. Alhamdulillah. Semua orang okey. Ya Allah, kesian korang tergolek-golek korang. Okay. Korang okey? Seram. Okay, baik. So, perkara pertama yang saya nak pesan dengan diri saya waktu muda. Sekarang dah tua ke? Waktu lebih muda lah. Waktu sekolah, kalau boleh kena ada kawan yang lebih tua. Tulis. Ingat apa? Tak berbayar ni Ailio ni. Cerita dengan korang. Korang kena ada kawan yang lebih tua. Ya Allah, Sakinah benjol. Astaghfirullahaladzim. Tak ada insurans buat live ni. Okay, nanti kita pergi yang belakang. Okay, baik. So, kena ada kawan yang lebih tua. Kalau boleh jaraknya 5 tahun. Okay. Saya bagi sikit penerangan lah. Macam Latik tergolek dah. Okay, baik. Macam saya sendiri, saya baru sahaja mempunyai 2 orang kawan baik yang sangat rapat lah. Kita banyak berkongsi dalam lah. Maksudnya kita tak adalah macam sekadar kenalan. Ni memang kawan-kawan betul lah. Okay, dan perbezaan umur kami adalah 5 tahun. Saya bagi tahu umur terus lah. Saya 25.
kan. Saya 25, kawan saya seorang umur 30 dan seorang lagi best friend saya umur 48. Okey. Kenapa saya kata benda ni saya nak pesan pada diri saya yang muda untuk berkawan dengan orang yang lebih tua? Sebab rupa-rupanya penting. Sebab apa tahu? Sebab diorang ni dah lebih berusia, bermakna mereka dah hidup lebih lama dari kita lah. Even 1 tahun perbezaannya. Ada ranjau kehidupan. Ranjau kehidupan. Kalimah itu. Okey. Jadi perjalanan hidup dia dah makan asam garam. Jadi apa yang dia pernah lalui, jadi dia dah rasa, dia dah tahu apa try and error. So dia akan bagi tahu kita. Faham tak? So kita tak perlu lalui jalan yang sama. Macam tu. Alright. Jadi secara ringkasnya, kalau anda tidak ada kawan yang lebih berusia daripada anda, at least 5 tahun lah, dia sangat matang lah daripada kita. Kalau 5 tahun tu jarak jauh tu okey lah. Sebab mereka ni banyak pengalaman. Yes, betul Sami, banyak pengalaman. Betul. Ya, mereka ni banyak pengalaman. So banyak benda yang dia boleh tegur kita sebelum kita buat. Bermakna kalau kata kita nak buat keputusan, kita boleh merujuk kepada mereka. Macam tu. So guys, apa kata kita berpindah ke poin yang kedua. Okay, poin yang kedua. Ini macam poin yang macam, I don't know, maybe ada orang akan fikir macam benda ni pun nak share ke? Tapi saya cakap macam ni lah ya, saya beri respon suka hati saya. Saya nak share, saya nak share lah. Okay, jadi walaupun benda ni agak macam ringan, tapi saya nak share juga. Perkara kedua yang saya nak bagi tahu kepada diri saya yang muda, ya, waktu saya kecil, saya nak cakap binatang pun ada perasaan. Siapa yang kenal saya waktu saya zaman uni ke apa ke kan, orang akan nampak saya macam seorang yang penyayang, kasih mengasihi, cinta kepada binatang. Tapi sebenarnya dulu saya tak baik lah dengan binatang dan juga pokok dan juga segala alam semua jadi ni. Ya, saya tak tahu yang sebenarnya diorang ni ada perasaan. Saya macam lambat faham yang kucing pun ada perasaan, semut pun ada perasaan. Kenapa tau saya cakap macam ni tau? Sebab sebenarnya karma. Yes, karma is real guys. Karma is real. Sebab dulu saya ada buat benda tak baik pada seekor kucing. Dan benda tu berlaku pula pada saya. Saya tak dapat share lah. Tak dapat lah juga nak share apa benda yang saya buat kan. Dan juga apa benda yang berlaku balik pada saya. Tapi karma is real. So bila kita fikir balik, kenapa Allah balas balik kat kita cash? Why? Bermakna kita dah aniaya lah binatang itu. Bermakna binatang tu, perasaan dia tu diambil kira, dinilai oleh Allah. Jadi berbuat baiklah kepada binatang. Selepas daripada tu lah saya belajar. Dan saya fikir kena pupuk rasa kasih sayang kepada binatang. Jadi kalau anda ada anak-anak ke, ataupun ada siapa je lah kan, ataupun diri anda sendiri tak suka pada binatang, mungkin ada di kalangan kita. Bolehlah slow pupuk perasaan kasih sayang tu. Okey. Perkara yang ketiga yang saya nak pesan kepada diri saya yang muda. Baik. Apa lagi Perkara yang ketiga adalah tentang business. Yes, tentang business. Saya nak pesan pada diri saya, sila happy birthday to me. Ada orang bagi kek. Happy birthday to me. Dia buat free dance kat depan ni, tapi dia buat secara silent macam tu. Terima kasih banyak. Ni semua drama. Sebenarnya saya yang beli kek ni. Okey, baik. Okey, saya nak pesan pada diri saya yang tentang bisnes. Maria, engkau kena start bisnes awal lagi sebenarnya.
Saya start bisnes kecil-kecil sewaktu di Jordan. Saya buat bisnes bekam. Itu yang pertama. Kemudian bisnes kedua saya gerak seiring fotografi. Dan waktu saya bermula tu, waktu umur saya, sekejap nak ingat, 21, 22 lebih kurang. Bila saya dah bergerak secara serius sekarang, usahawan kan, doakan saya. Okay, saya nampak lagi kita punya goal, kita punya tujuan, kita nak growingkan bisnes kita, kita nak macam-macam lah kita nak kan. Maksudnya kita nak berjaya lah, usahawan pula kita punya bisnes ni, perniagaan ni. Jadi bila saya dah duduk di kedudukan yang sekarang, saya terfikir satu perkara, kenapa aku tak start awal lagi? Why? Macam tu. Dan kenapa tak start tu dengan lebih serius? Ada goal, ada plan, ada strategi. Bukan sekadar niaga, pusing balik modal. Dapat untung sikit, belanja. Pusing balik modal. Macam itulah. Jadi saya nak pesan kepada diri saya yang dulu, start business dengan serius dari awal lagi sepatutnya. Okay, itu point yang ketiga. Oh my god, banyak lagi guys. Kita laju. Jom kita laju. Okay, yang keempat. Expect nothing. Apa maksudnya expect nothing ni? Okay, kepada kawan-kawan yang mengenali saya, mungkin kawan-kawan perempuan lah lebih memahami apa yang saya nak sampaikan ni. Sebenarnya saya seorang yang sensitif. Saya buat sesuatu kepada kawan saya tertunggu-tunggu bila dia nak cakap terima kasih, bila dia nak jumpa saya, bila dia nak peluk saya. Kawan-kawan saya ni tahulah, saya macam Batak sangat dengan perhatian. Kawan-kawan perempuan lah ya. Jadi kita memberi dan kita mengharapkan balasan. Faham tak? Faham tak? So bila saya dah sampai ke umur ini, usia ini, dan dah banyak rasa pengalaman macam-macam, saya fikir balik, kenapa saya bagaikan menunggu di... Okay, ingatkan ahli rumah yang lain, rupanya ibu saya lagi. Seolah-olah macam kita menunggu di tepi gantang. Betul ke peribahasa tu? Kan? Sebab kadang-kadang kita buat baik kat kawan kita, kita sayang sangat dekat si A ni, contoh, kita sayang sangat kat si A ni, best friend lah. Tapi dia tak anggap kita best friend pun sebenarnya. Macam tu lah. Lepas tu kita memberi kepada contoh persatuan ke apa kan, tapi kita tak dapat pulangan balik penghargaan tu tau. Macam Kenapa macam tu tau. Orang kata buat kerja ikhlas. Yes, ikhlas. Tapi maksud saya kat sini tentang penghargaan dari sudut yang lain lah. Jadi bila saya dah makin dewasa, ada seseorang pesan kat saya, kembali balik kepada poin yang pertama tadi, kita kena ada kawan yang beza dalam 5 tahun lebih kurang. Dia pesan kat saya, dia umur 30, saya 24 waktu tu. Dia kata, waktu tu saya datang kepada dia, saya cerita pasal saya gaduh kawan saya tau. Kenapa dia macam ni ya? Gini. Saya dah buat macam-macam dah dekat dia. Dia boleh tinggal saya macam tu je. Macam tu lah kan. Ni pasal kawan Pasal kawan je kawan-kawan. Ni bukan pasal cinta-cinta hidup ya. Jadi dia kata macam ni, Maria, dulu waktu akak macam kamu, usia kamu, masih bertenaga macam kamu, I was just like you, exactly like you. I give them 10 and I expect them to give me back 10, but they only give me 4. Dia cakap, why you expect more daripada diorang, Maria? Why? You tahu tak, Maria? Bukan semua orang boleh memberi sebanyak mana yang kita beri.
Faham tak? Faham tak? Faham tak? Saya bagi contoh. Maria bagi dekat dia kasih sayang 10 bintang. Dekat dia, layanan semua 10 bintang. Tapi belum tentu dia adalah seseorang yang boleh memberi sebanyak anda, sebanyak nilai 10 bintang. Tidak. So dia kata, bila awak memberi Maria, expect nothing. Waktu tu ada kaitan sikit saya rasa dengan ikhlas. Maksudnya kalau kata kita sayang orang, kita nak memberi sama ada wang ke apa ke, kasih sayang ke apa ke, jangan kita expect untuk kita dapat balik sebanyak mana yang kita beri. Maksudnya kalau kata nak beri. Jangan harapkan balasan. Ikhlas. So expect nothing. Dan satu lagi, bila expect nothing juga, kita lebih tenang. Kita lebih bila kita expect nothing juga, kita lebih tenang dan tak mudah nak terasa hati apa-apa bila dia macam tak layan kita ke, dia macam-macam lah kan. Jadi tak adalah pergaduhan sesama kawan-kawan, persahabatan ke, ataupun suami isteri ke mungkin, dan lain-lain, apa-apa relationship, just expect nothing daripada partner anda. Sebab bila anda expect banyak, seperti mana anda bagi 10, anda harap dia bagi 10 juga, anda akan rasa sangat kecewa bila diorang tak mampu beri. Sebab bukan nak kata orang yang tak mampu beri 10 ni adalah orang yang tak baik. Bukan. Okay, kemampuan orang lain-lain. Itulah sebenarnya. Alright. Is that good? Adakah point ini bermanfaat untuk anda? Oh, tu dia. Macam pakai motivasi malam ni. Okay, kalau kata setakat 4 point ni bermanfaat, share lah kita punya live ni. Boleh ramai lagi dapat manfaat. Okay, I buat live ni, I expect nothing at all. Okay, walaupun seorang tonton, I expect nothing. I okay je. So, tak ada masalah kalau you guys nak share ke tak nak share ke. Tapi, I sarankan share lah supaya ramai lagi kawan-kawan kita boleh dapat manfaat. Walaupun bukan 25 perkara ini bermanfaat untuk anda, mungkin satu sahaja perkara bermanfaat untuk orang lain. Okay, we move on. Point yang ke-5. Okay, alright. Ini isu sensitif sikit ya, tentang sesiapa yang menghadapi masalah dengan keluarga. Sama ada keluarga rapat, ya, ibu, ayah, adik-beradik, ataupun saudara besar macam Pok Cik, Pok Deng, Pok Su ke, siapa-siapa lah. Kan? Okay. Ini berkaitan dengan keluarga. Saya nak pesan dengan diri saya waktu muda. Sebab sebenarnya saya ni seorang anak kecil yang sebenarnya mudah terasa hati dengan saudara mara saya lah. Mungkin berkait dengan poin tadi, sebab saya expect diorang beri. Macam tu lah. Bila makin dewasa pula, kita ambil keputusan untuk study kat sini ke, kita ambil keputusan untuk bekerja kat sini ke, kita ambil keputusan untuk bekerja dalam bidang itu, ini. Kita nak kahwin bila, semua benda ni sebenarnya mendapat perhatian paling besar sekali adalah daripada ahli keluarga. Betul tak? Dan judgmental bahasa Inggeris aku. Judgment, persepsi mereka tu sangat mempengaruhi emosi kita. Saya tak kata mempengaruhi keputusan. Saya kata mempengaruhi emosi kita. Jadi saya rasa saya nak pesan pada diri saya yang muda tu, yang macam lalang. Bila pakcik tu kata macam ni, bila makcik tu kata macam ni, bila mak kau cakap macam ni kan. Okay, sebab kita kebetulan pula saya ni sulung. Lupa nak bagi tahu. Kebetulan pula saya ni sulung. Jadi kita tak ada tempat untuk kita bergantung. Jadi sebab tu juga antara punca kenapa saya banyak berkawan dengan akak-akak yang lebih berusia lah. So saya nak pesan pada diri saya yang muda adalah pedulikan mereka. Bunyi macam kasar, tapi ini kenyataan. Sebab kadang-kadang yang datang daripada keluarga ni, dia sangat-sangat berat dan efek emosi kita sampai boleh pengaruh keputusan kita.
Tapi saya fikir saya berjaya survive. Oh boy, berjaya survive. Saya bukan nak cakap apa diorang cakap tu salah tau. Bukan anda jangan berfikiran sebegitu ya. Maksud saya di sini, kita ni anak muda. Mereka ni orang-orang yang dah tua lah. Banyak pengalaman. Jadi, dan makcik-makcik ni, pakcik-pakcik pula ni, style dia mungkin kasar sikit. Sebab kita ni anak saudara, jadi banyak benda yang kita macam terasa hati ke, simpan kat dalam kan. Jadi efek kadang-kadang kita nak buat keputusan apa semua, kadang-kadang efek juga sebenarnya emosi saya. Kita jadi macam murung sekejap kan. Jadi saya fikir balik, bila fikir balik kan, kita tak dapat lari tau benda tu. Nak tak nak kita kena hadap. You kena face benda tu tau. You tak boleh lari. You tak boleh macam kita nak lawan dia pun tak boleh. Sebab esok lusa nak jumpa dia lagi tau. Esok lusa korang kahwin, korang jumpa dia lagi. Nanti dia pun kahwin, korang jumpa lagi. Faham tak? Memang tak ada lari. Tak lari. Hari raya jumpa lagi. Sedangkan mara kan. Jadi nak tak nak, korang kena hadapi dia dengan bijak. Jangan hadapi dengan emosi anda. Jangan hadapi dengan emosi. Sebab apa? Saya tulis, don't mind them. Sabar. Dan jangan putuskan silaturahim. Jangan putuskan silaturahim. Jangan. Sebab silaturahim ni sangat penting dalam Islam. Rasa tak perlulah saya besarkan lagi topik silaturahim tu kan. Jangan putuskan silaturahim semata-mata anda fikir anda betul dan mereka salah. No. Hadapi dengan bijak. Jadi ayat saya senang je. Maria, don't mind them. Sabar. 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 Okay. Selalu pegang hati, cakap sabar, 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 sabar. Right, next point. Kak Maria, terima kasih. Acara Kristina, happy birthday. Happy birthday. Thank you, Acara Kristina. Doakan saya. Okay, so next point. Yang ke-6. Allah sebaik-baik tempat bergantung. Sebab semua kembali kepada karakter saya yang dululah. Nur Arinal Huda, you can be a penasihat counselling, Maria. Oh, subhanallah, terima kasih banyak. Sama-sama untuk kawan-kawan, untuk bakal suami. Tiba-tiba kan, untuk anak-anak nanti. Kita kan madrasah ibu-ibu ni kan. Okay, kembali pada point tadi. Allah ni sebaik-baik tempat bergantung. Saya seorang yang sangat sensitif waktu dulu-dulu kan. Jadi bila saya ada masalah, saya akan cari kawan untuk saya share. Dengarlah ni. Gini. Bukan ngumpat tau. Bukan tau. Korang jangan salah faham. Selalunya saya akan cari seorang dua je orang. Tak ramai pun. Ataupun saya akan cari orang untuk main dengan saya. Jom kita tengok movie. Faham tak? Just nak have fun. Sebab kita nak lepaskan sedih kita. Bukan nak panggil dia orang untuk borak sangat pun. Macam, Kak, free tak hari ni? Jom kita pergi ni. Kita pergi sini-sini ke? Kita ini ke kan? Sebab kita nak lapangkan dada kita kan. Tapi, korang pernah tak? Saya rasa semua orang ada pengalaman ni. Korang rasa korang macam having a bad day. I mean a really, really bad day. And korang perlukan sangat-sangat orang untuk korang pegang bahu dia dan pinjam sekejap. Betul tak? Tapi, korang cari, tak ada seorang pun yang available pada waktu itu. Bukan maksud saya tak ada kawan. Ada kawan tapi tak ada yang mampu tolong korang pada hari itu. Dan korang rasa macam frust gila. Betul tak? Korang rasa macam I need someone to help me kan. Tapi kita lupa nak cari Allah tau. Mungkin sebab kita fikir setiap kali kita ada masalah, kita ada mak. Kita boleh call my mom untuk recharge balik. I punya sedih, I punya hati ni nak recharge balik. Call Umi macam ni. Kakak kan macam ni kan. So kita rasa itulah talian hayat kita, mak kita. Ataupun macam saya cari kawan. Tolonglah dengar ni. Tolonglah macam tu kan. So kita rasa kita cari Allah, kita fikir macam apa pula tak cari Allah, doa je. Macam tu kan. Tapi maksud saya kat sini, sebenar-benar pergantungan kepada Allah saja. Yang saya tengah cerita ni Allah saja. Faham tak? Allah tu sahaja dan Allah tu yang pertama. Baru orang lain. Tapi sebelum ini, saya cari orang dulu, baru cari Allah.
And then waktu tu Allah memang kau dia bagi saya. Waktu umur saya 24. Selepas saya balik Jordan, ada satu kejadian yang berlaku. Saya tak ada tempat nak minta tolong. Saya cerita dengan kawan pun, dia kata, Maria, minta maaf tak boleh tolong. Ini bukan pasal duit sesuatu yang sangat complicated. Tolong. Kawan pun tak boleh tolong. Dia perlukan solusi lah masalah tu. Saya cerita dengan mak saya pun, Umi pun tak boleh nak come out with apa-apa option. Tak ada. Dia satu masalah yang sangat complicated. Dan pada waktu itu, saya fikir, ujian ni Allah bagi khas untuk saya faham tawakal. Sebenar-benar tempat kita bergantung Allah. Allah, ya. Jadi lepas daripada pengajaran itu, barulah saya faham apakah erti tawakal. Di saat yang tak ada manusia seorang pun boleh tolong kita dan boleh tolong iskan burden tu, Allah sahaja. Kita merayu tau, sampai tahap merayu, Allah tolong. Faham tak? Sebab tak ada orang lain boleh buat kecuali dia. Kecuali dia je yang boleh tolong angkat masalah tu. Dan wasilahnya dengan manusia lah, kan? Apa-apa nak kena tolong ni sikit-sikit. Tapi burden yang kat sini ni Allah je. Dan yang memudahkan urusan tu Allah je. Jadi itu saya nak pesan pada diri saya yang tahun lepas, yang waktu saya umur tu, waktu saya tengah hadapi masalah tu, saya nak cakap dengan dia, Maria, Allah sebaik tempat bergantung. Sebab saya selama 3 bulan tak tentu arah. Cari. Saya duduk dalam masalah tu. Faham tak? Punyalah ketidakselesaan tu, tidur tak lena. Tidur tak lena, makan tak kenyang. Jadi nak kata masalah tu, kita cari Allah. Okay. Itu tentang tawakal. Poin yang ke-6. So, poin yang ke-7. Next point pula. Poin yang ke-7 ni tentang ramai yang tertanya-tanya kan, macam mana boleh terlompat-lompat pergi ke fotografi lah, berbagai lah, bisnes lah, bekam lah kan. Sebab saya nak cakap macam ni sebenarnya waktu saya kecil, saya tak ada cita-cita. Okay, jadi saya nak pesan kat diri saya yang muda tu, yang budak sangat tu, saya nak cakap dengan dia, Maria, cari dekat mana potensi kau. Cari. Sebab waktu tu saya kosong. Saya hidup sekadar hidup. Saya pergi sekolah bosan. Saya pergi sekolah, tengok cikgu mengajar.